Percaya atau tidak, gejala rasuah semakin menebal dalam kalangan masyarakat dan ia seolah-olah menjadi amalan biasa di Malaysia. Entah dari mana gejala ini mula bertapak, tanpa diduga ia semakin membarah di setiap peringkat. Jika sebut sahaja projek, pasti ada rasuah. Jika sebut sahaja rasuah, pasti ada projek di sebaliknya. Gejala ini telah menjalar ke semua peringkat organisasi, tidak kiralah daripada setinggi-tinggi jawatan hingga ke serendah-rendah jawatan, pasti ada yang terpalit dengan amalan rasuah. Apakah itu rasuah? Secara amnya, rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Mengikut statistik kaji selidik dari Pelan Anti Rasuah Nasional NACP, antara kebanyakan penerima rasuah terdiri daripada pegawai polis, pemungut hasil, ahli majlis tempatan, penjawat awam, penggubal undang-undang, hakim dan juga pemimpin agama. Ini belum lagi dikira dengan campur tangan ahli politik dalam hal pentadbiran dan kewangan kerajaan. Biasanya rasuah berlaku dalam proses membuat keputusan, terutama sekali melibatkan perolehan, proses lantikan kerja dan sistem perundangan. Beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia telah menjadi popular di mata dunia selepas berdepan dengan episod skandal rasuah terbesar negara iaitu 1MDB. Ditambah pula dengan ketidakstabilan politik akibat tindakan segelintir ahli parlimen yang melompat mengejar habuan demi menyelamatkan karier politik mereka. Natijahnya, Malaysia kini berada di kedudukan ke-61 dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2022. Dapatan ini dikeluarkan oleh Transparency International TI daripada keseluruhan 180 negara dalam senarai. Kedudukan Malaysia naik satu mata berbanding tangga ke-62 pada 2021. Ini bukanlah satu prestasi yang membanggakan, malah memalukan. Amalan rasuah di Malaysia disifatkan berada pada skala yang membahayakan berdasarkan teguran laporan Ketua Audit Negara secara berulang kali dan pelbagai penemuan dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pernah bertitah, semua pihak tidak boleh memandang ringan memilih melakukan penafian dan memikirkan segala justifikasi bagi menidakkan kewujudan rasuah di hadapan mata. Ini kerana menurut baginda, pelakuan rasuah akan tumbuh melebar, subur membesar, lalu diterima sebagai norma sebelum meresap menjadi budaya yang akhirnya memusnahkan sesebuah negara bangsa apabila tiada kesungguhan membantras jenayah itu. Jalan raya berlopak, longkang tersumbat, bangunan runtuh, bumbung bocor, pencemaran alam, penorokan haram, rumput dan taman yang tidak terurus, masing-masing mempunyai bahasa tersendiri menyampaikan mesej akan standard tadbir urus yang sedang berlaku di dalam negara. Menurut kajian, Malaysia mengalami anggaran kerugian sebanyak 4.5 trilion akibat aktiviti rasuah dan ketirisan sepanjang 26 tahun yang lepas. Angka ini dijangka akan terus meningkat jika tidak dibendung dengan segera. Inilah antara punca kepada kemunduran sesebuah negara, kekayaan negara jatuh ke tangan mereka yang membudayakan rasuah. Bayangkan jika 4.5 trilion itu
dimanfaatkan pada pembangunan dan kebajikan rakyat sejak 26 tahun yang lepas. Sudah pasti Malaysia berdiri setanding dengan negara maju lain seperti Jepun, Singapura ataupun Korea Selatan. Selepas Kerajaan Pakatan Harapan digulingkan pada tahun 2020, Kerajaan Tebuk Atap telah diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kemudiannya Datuk Seri Ismail Sabri. Mereka bukan sahaja dilihat gagal membendung masalah rasuah ini, malah membawa kepada kedudukan yang lebih teruk. Bukan sahaja rasuah berleluasa, tetapi harga barang tidak dapat dikawal, rakyat hilang pekerjaan, banyak perniagaan terjejas dan gulung tikar. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berulang kali dan pengisytiharan darurat yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke-8 dilihat tidak berkesan. Malah terus-menerus dikritik kerana menyusahkan kebanyakan rakyat Malaysia pada ketika itu. Segala keputusan perbelanjaan negara pula diluluskan tanpa dibahaskan di Parlimen atas alasan COVID-19. Ini secara tidak langsung menunjukkan tiada ketelusan dan menimbulkan kecurigaan dalam urusan pentadbiran negara pada waktu itu. Selepas pilihan raya umum ke-15, tiada satu gabungan parti pun yang layak menubuhkan kerajaan. Namun dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja, maka tertubuhnya Kerajaan Perpaduan. Langkah ini penting untuk mewujudkan kestabilan politik dalam negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 untuk meneraju Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan secara tidak langsung terpaksa mewarisi negara yang sudah semakin rosak dan tenat ini. Anwar Ibrahim akan berdepan dengan masalah ekonomi, hutang dan kerosakan integriti yang dilakukan oleh pemimpin politik terdahulu. Dengan semangat perjuangan reformasi yang dilaungkan selama ini, Anwar Ibrahim memulakan langkahnya untuk mengubah budaya tradisi yang bertapak dalam sistem kerajaan iaitu rasuah. Langkah pertama adalah beliau mengambil keputusan untuk menolak gaji Perdana Menteri buat sementara waktu. Beliau merasa malu mengambil gaji selagi isu integriti, ekonomi negara dan ekonomi rakyat belum dipulihkan. Antara agenda reformasi utama yang perlu dilaksanakan adalah membantras budaya rasuah. Anwar Ibrahim menekankan keperluan mendesak untuk menangani rasuah di negara ini, termasuk mendapatkan semula wang yang dicuri serta mengamalkan tadbir urus baik dalam pentadbiran kerajaan. Selaku Menteri Kewangan, beliau juga telah memberikan satu mesej yang jelas kepada agensi penguatkuasa termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa mereka perlu menahan perasuah atau sesiapa sahaja yang terbabit gejala itu tanpa perasaan takut atau pilih kasih. Kerajaan Perpaduan tekad melaksanakan reformasi institusi dan tata kelola baik bagi menghapuskan segala ruang yang boleh mewujudkan amalan rasuah dan penyelewengan yang sistematik. Baik menteri, timbalan menteri dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam rasuah akan ditahan dan disiasat oleh SPRM. Anwar Ibrahim menegaskan, kalau nak jatuhkan beliau kerana lawan rasuah, silakan. Tetapi beliau tidak akan bertolak ansur untuk bersihkan negara, selamatkan bangsa dan negara daripada tindakan sesetengah pihak yang cuba merompak kekayaan negara. Anwar Ibrahim juga menegaskan bahawa tindakan menangani rasuah dan salah guna kuasa bukan bersifat dendam politik, namun ia merupakan satu tekad untuk tidak lagi bertolak ansur dalam usaha melaksanakan perubahan serta memperbaiki kepincangan sistem sedia ada. Usaha memperbetulkan sistem adalah lebih sukar berbanding mematuhi arahan, apatah lagi jika ada fatwa daripada pihak atasan yang terpaksa dipatuhi tanpa ada pilihan. Kepimpinan melalui tauladan harus ditunjukkan bagi memastikan pemimpin politik, korporat dan sosial mempamerkan tingkah laku yang baik, mementingkan integriti dan membenci perbuatan rasuah.
Nilai ini harus dipupuk dengan memberi kesedaran mengenai kesan negatif rasuah kepada masyarakat. Rasuah adalah penyebab kepada kemunduran sesebuah negara dan mengundang kepada masalah yang lebih serius terhadap negara di masa depan. Penting untuk diingat bahawa membantras rasuah adalah satu usaha berterusan dan memerlukan komitmen kolektif untuk menjadikan masyarakat dan negara kita lebih bersih dan berintegriti. Masyarakat tidak perlu gentar untuk membantu membantras kes rasuah. SPRM sentiasa memastikan kerahsiaan maklumat yang diberikan dan pemberi maklumat adalah dilindungi serta tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak dalam apa jua keadaan. Negara ini kembali pada landasan yang betul. Jangan guna kuasa untuk rompak kekayaan rakyat. Saya boleh appeal dan rayu ialah anak muda faham bahawa negara ini mesti diselamatkan dari penyakau, penyangak, penyamun ini. Tak boleh lagi kita selamatkan. Kamu selamat puluh tahun kerana orang tak berani ambil tindakan, kerana orang itu pun penyakau juga. Now this has to stop and we will fight them. Sesiapa yang melanggar.